الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lafaz kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di dalam ilmu, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah saya kira hampir 4 bulan lamun kita terpisah dengan majlis-majlis seperti ini, dengan suasana yang tuan-tuan muslimat maklum akan situasi tersebut. Dan malam ni saya ingin mengulas secara santai sahaja, sebab masuk waktu Isya saya akan berhenti untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada surah yang telah dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi, iaitulah surah yang kita namakan surah Maryam alaihassalam, di mana surah Maryam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini dengan menyebut akan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf muqatta' yang terpotong-potong untuk mencabar pemimpin-pemimpin Quraisy yang mahir di dalam sastra bahasa Arab, yang mereka itu haibat di dalam memahami lenggok bahasa Arab yang terlalu tinggi itu. Maka Allah menurunkan ada di antara surah-surah
yang dimulakan dengan satu huruf, iaitulah Qaf, Nun dan Sad. Ada yang dua huruf, Ta, Sin, Taha, Hamim, Yasin. Ada yang tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada yang empat, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Dan akhirnya lima huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Iaitulah surah Maryam yang dibaca oleh imam sebentar tadi. Mari kita lihat pengajaran-pengajaran besar yang boleh kita kutip dalam waktu yang ringkas ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini dengan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Seorang nabi dan juga seorang rasul di kalangan Bani Israel. Apa yang Allah cerita tentang Nabi Zakaria? Kita nak ambil point by point. Pertama, bagaimana Allah mengajar kita bahawa jangan putus berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus harap dengan Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana ucapan Nabi Zakaria dalam ayat itu? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini benda dia. Nabi Zakaria mengadu kepada Allah. Nabi Zakaria kata, ya Allah, wahanal 'azmu minni, telah lemah tulang belulangku. Menggambarkan betapa sudah tua Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam keadaan dia sebut, pertama, aku dah tak larat, dah letih, tulang belulang aku dah lemah, ya Allah. Yang kedua, wasta'ala ar-ra'su syaibah, telah menyala penuh uban di kepalaku, ya Allah. Menandakan dia sudah terlalu tua. Tetapi lihat apa dia sebut, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Namun dalam berdoa kepadamu, dalam memohon kepadamu, ya Allah, tidak ada istilah putus asa daripada diriku. Tidak ada istilah give up. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh bayang, seorang nabi dan rasul
bukan manusia biasa. Walaupun dia orang seperti kita, tapi pangkatnya Rasul. Allah beritahu, Rasul aku tak pernah putus harap memohon kepada aku dalam kehidupan di dunia ini, termasuklah negeri akhirat. Maka kita pun begitu. Siapa di antara kita yang tiada masalah hidup? Semua kita ada masalah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang kadang-kadang kita tak pernah minta, tetapi demikian Allah fa'alul lima yurid. Tak ada tangan kuasa manusia boleh menghalang iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ujian itu menyakitkan manusia, tetapi Allah membuka ruang dan jalan. Kamu paut dengan aku, kamu minta dengan aku. Siapa di antara kita malam ni yang pernah terfikir pada suatu hari nanti nak pergi masjid kena tulis nama? Tak pernah. Never ever in our life, tak pernah fikir satu hari pergi masjid kena tulis nama. Oh, temperature hafal dah semua. Temperature hafal dah. 36.3.4, 37-nya boleh belahak tu lah. 36 point something kira okey lah, selamat. Kan? 37.5 ke atas boleh start motor balik lah. Bahaya tu. Tak ada siapa fikir nak tulis nama, nak semayang pakai topeng. Tak pernah fikir kita. Tapi demikian ujian daripada Allah. Allah hantar binatang yang kita hafal sampai hari ni, COVID-19. Tak pernah fikir binatang apa COVID. Dia mari-mari habis kita. Namun alhamdulillah, berkat doa kita bersama, penggantungan pengharapan kita kepada Allah, kita meyakini bahawa Allah zat yang maha mendengar akan permintaan hamba-hambanya. Allah mengetahui isi hati kita, betapa rindunya kita dengan rumah Allah, betapa patuhnya kita kepada arahan pemerintah supaya stay at home, supaya duduk di rumah. Betapa rindunya kita bila mendengar muazzin melaungkan azan, punya hati untuk datang berjemaah semula ke masjid. Berkat kesabaran kita, alhamdulillah, Allah angkat sikit, dan inilah hasil kita dapat, alhamdulillah. Dan saya yakin dengan laporan terkini yang tuan-tuan muslimat baca, COVID di Malaysia alhamdulillah semakin hilang dan semakin tiada. Namun kita mesti berhati-hati, kita mesti mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan. Nak sebut apa? Pengharapan kita kepada Allah. Nabi Zakaria tua dah, letih dah kata orang dalam hidup, lemah dah tulang belulang, tak larat dah nak berjalan, letih. Namun tak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa saja masalah yang menimpa kita. Jangan kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila Allah nak tunaikan permohonan kita, itu hak Allah. Kita disuruh minta dan berdoa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah buat semua ada hikmah. Kita nampak ke tidak hikmah tu cerita lain. Tetapi yang penting ialah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama daripada surah ini yang dibaca, setakat dibaca oleh Tuan Imam. Yang kedua, apa yang Nabi Zakaria minta ialah zuriat, keturunan. Dia nak anak. Dia sudah tua. Wa mraati aqira. Isteri dia mandul, dia mengaku. Dalam doa dia mengaku kepada Allah, isteri dia tak mampu melahirkan anak, tetapi dia tetap tidak berputus asa kepada Allah, memohon supaya Allah memberi dia anak, di mana anak ini akan mewarisi keluarga Yaqub, yarisuni wa yarithu min ali Yaqub, iaitulah keluarga Bani Israel akan mewarisi. Maksudnya kalau kita buka tafsir, mewarisi perjuangan yang dimulakan, bermula daripada Nabi Yaqub sampailah keturunan nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitulah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah kemungkaran dan kepada Allah yang esa. Dia risau nanti kalau dia meninggal, dia wafat, putus keturunan keluarga Yaqub ini. Itu yang dia risau. Itu yang dia pohon kepada Allah, kurnia kalah waris ataupun anak yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah kata, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, bi ghulam, dengan seorang budak, seorang anak yang akan lahir, ismuhu Yahya, nama dia Yahya, iaitulah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi dua beranak, Zakaria dan Yahya alaihi salam, yang menentang pemerintahan Raja Herod yang zalim di zaman itu, sehingga Nabi Zakaria ditangkap, digergaji pinggangnya, di sebalik pokok mati syahid. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya digergaji, dibelah kepalanya oleh pemerintah yang zalim itu, kerana Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menentang sistem undang-undang pada waktu itu, iaitu membenarkan adik-beradik, anak beranak berkahwin dalam satu keluarga. Bang Long boleh kahwin dengan Kak Cik, tak puas kan cerai, Bang Long kahwin pula dengan Kak Ngah. Jahannam satu keluarga jadi binatang. Bangun Nabi Zakaria dan Yahya menentang sistem undang-undang ini, ditangkap, diburu, dan kedua-duanya dibunuh mati syahid di tangan pemerintah yang kufur pada zaman itu. Nak sebut bagaimana
punya zuriat dan keturunan. Pengajaran kedua, zuriat dan keturunan ini dihalakan kepada agama Allah. Gunakan zuriat dan keturunan ini untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar mendapat anak semata-mata, tetapi anak itu hancur. Tiada sistem pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak itu. Akhirnya keluarga jadi hancur, masyarakat turut sama menerima tempiasnya, dan akhirnya rosaklah negara tersebut. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala menyebut, untuk melihat akan kepimpinan negara itu 20, 30 tahun, 40 tahun akan datang, maka lihatlah anak-anak muda. Lihatlah anak-anak muda ke arah mana anak muda itu, itulah bakal yang akan mencorakkan negara tersebut. Sebab itu pemerintah tidak boleh mengabaikan anak-anak muda. Mesti ada satu sistem pendidikan yang baik untuk menjaga dan mengepung mereka, supaya mereka membesar dalam suasana yang cukup baik untuk menjadi pelapis-pelapis yang akan menggantikan kepimpinan negara tersebut. Yang kedua, bagaimana Subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada nabi-nabi dan rasul-rasul takkan sama dengan manusia biasa seperti kita. Baik, apabila Allah beritahu bahawa kamu akan dapat anak nama dia Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, nama Yahya Allah sebelum tidak ada nama Yahya sebelum itu. Itu maksud dia. Baik, apabila Allah sebut begitu, ini dia ujian bagi Nabi Rasul. Orang biasa tak boleh tanggung, dia tak sama. Sebab tu paling berat diuji ialah para Nabi, thummal amsal. Apa maksud saya? Apabila Nabi Zakaria tanya, qala rabbi ja'al li ayah, Tuhanku, apa tanda bini aku mengandung? Dia tanya tanda. Qala rabbi ja'al li ayah, apa tanda bini aku mengandung? Kalau bini kita biasalah kan, tiada kedatangan kita, cek urin positif, kemudian dia mula muntah-muntah, dia mula nak makan kiwi kasut, dia minta hak pelik-pelik kan. Sebab dia tak minta nak makan tiang elektrik, mampu kita. Dia berlaku perubahan pada diri. Bau kita yang wangi ni jadi busuk, mua tak kena. Ngabih kita sendiri masak, dia tak boleh dah. Bau sambal ke bau apa tak boleh dah. Itu proses dia mula nak mengandung. Tu isteri kita. Nabi Zakaria, tuan-tuan muslimat, tengok bagaimana Allah cerita dahsyatnya ujian yang manusia tak mampu tanggung, manusia biasa. Bila Nabi Zakaria tanya, qala rabbi ja'al li ayah,
Apa tanda ini saya mengandung? Seronoklah Nabi Zakaria. Confirmation daripada Allah. Allah siap bagi nama. Nama pula Yahya. Siap nama dah. Mengandung belum lagi. Tapi Allah bagi tahu dah nama. Kita dah mengandung, ada anak sarat, nak beranak, barulah sembang bab nama. Nama punya panjang babak kereta api. Panggil rumah hujung kan? Nama tu macam gerabak. Orang lah bubuh nama kan? Macam gerabak kereta api. Tapi panggil hujung kan? Allah letih. Kan? Letih. Panggil hujung je. Pak cikgu menik pening. Nama siap bagi dah. Mengandung tak lagi. Itu Rasul. Baik. Allah jawab. Tanda bini kamu mengandung, wahai Zakaria, alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Kita ingat tak berat lah. Siapa sanggup? Allah jawab, tanda bini engkau tu mengandung, wahai Zakaria, adalah engkau bermula esok dan 3 hari straight, 3 hari 3 malam, alla tukalliman nas, lidah kelu tak boleh bercakap 3 hari. Tuan-tuan, kalaulah dibagi offer lah, katalah kita buat contoh kan, katalah anak mengandung nak anak, hantar bercakap sebulan. Gamak-gamak ndak ke tak mau? Sebulan tak boleh bercakap. Lidah ada. Bukan lidah tak ada, tapi sebulan jam pakai bahasa isyarat. Ui, berat juga tu nak fikir. Tuan-tuan, dah biasa bercakap. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Zakaria, kamu tak boleh bercakap selama 3 hari. Bayang ni, kita dah biasa bercakap, pagi besok bangun tidur tak boleh bercakap. Tuan-tuan bayang sekejap situasi panik kita. Lidah tu bertutur tapi tak keluar suara. Allahu Akbar. Tu saya kata, ujian ni, walau Allah nak bagi anak pada Nabi Zakaria, tapi Allah uji lagi dengan Nabi Zakaria tak boleh bercakap selama 3 hari 3 malam, menggunakan bahasa isyarat. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyah. Nabi Zakaria adalah manusia pertama yang menggunakan bahasa isyarat. Tu Allah sebut. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Lalu dia keluar dari mihrab dia, tempat dia beribadah, lalu dia memberi isyarat. Fa auha ilaihim. Dia beri isyarat kepada anak-anak murid dia, pengikut-pengikut dia, dengan bahasa isyarat. 3 hari guna bahasa isyarat. Nabi Zakaria insan pertama menggunakan bahasa isyarat, bukan RTM 1. Cabang ujung atas tu apa benda kita pun tak tahu. Alah gamak tu tanduk kan, kita pun tak tahu. Apa benda dia cakap, angguk sudah. Kan, bahasa isyarat dia. Baguslah untuk orang peka. Apa dia boleh kan, kalau dia buat gitu tu pilihan raya lah bulan 10. Kan, dia abak begitu. Kalau dia buat isyarat lagu tu pilihan raya awal lah bulan 10. Katanya begitu. Muslimin dan muslimat sekalian, nak sebut apa dia? Bahasa isyarat memang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Zakaria memulakannya dengan izin Allah. Baik, 3 hari
tak boleh bercakap. Apa poin saya nak ambil? Hargailah lidah kita. Bercakaplah benda-benda yang baik. Saya teringat satu kuliah kita tengok dalam YouTube, kuliah Ustazah Asma Harun. Ketika dia cerita, ambil pengajaran. Ketika dia cerita, dia ziarah kawan dia yang mengaji sama di Jordan dulu, mengaji di Mesir dulu. Kawan dia yang baru beranak, first baby, diserang dengan kanser lidah. Tak boleh nak bayang bagaimana kawan dia ni kena kanser lidah. Doktor terpaksa potong lidah dia. Doktor terpaksa operate rahang dia dan buang lidah dia. First baby. Allah, kita dengar tu punya rasa gerun dan takut. Sampai Ustazah Asma sebut dalam video di YouTube, dia sebut bagaimana suami kepada kawan dia ni tidak akan dapat lagi mendengar isterinya bertutur. Umur baru 30 lebih. Allah, muslimin dan muslim, kita nabi Allah, syukur kepada Allah kita punya lidah yang baik. Maka bila kita punya lidah yang Allah beri dengan kesihatan yang baik, walaupun sekali-sekala dia rasa pahit sebab rokok. Lama saya tak sebut rokok, 4 bulan lebih kan, dekat 4 bulan tak sebut rokok kan. Walaupun sekali-sekala rasa pahit lidah tu pasal rokok, tapi kira lidah tu sihatlah, kita sebut begitu. Maka kenapa kita mesti menggunakan lidah untuk menyebarkan fitnah, untuk ghibah, mengumpat yang tiada hak. Mengumpat ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tu panjanglah dalam ilmu tasawuf. Mengapa menggunakan lidah untuk berdusta dalam perkara yang tidak diizin syarak, walaupun ada dusta yang dibenarkan di dalam Islam pun kita kena belajar. Tasawuf sebut pegang apa yang dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw kama qala. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata benda baik sahaja. Au liyasmut, atau dia diam lagi elok. Kalau dia tak boleh nak bercakap benda hak elok, baik diam aja. Daripada dia bercakap, ingat dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, Allah kata tiadalah lafaz perkataanmu, termasuk perbuatan kita. Ma yalfidhu, lafaz, apa yang kita cakap. Sampai disebut oleh Imam Hasan, termasuk keluhan kita waktu kita sakit. Umpamanya kita demam, kita kata aduh panasnya badan, aduh. Aduh itu pun Allah, aduh itu pun kata Imam Hasan,
tidak pernah ditinggalkan oleh Raqibun Atid. Malaikat sebelah kanan namanya Raqib, malaikat sebelah kiri namanya Atid. Kalimah aduh itu pun dicatat. Apatah lagi dusta, fitnah, umpatan, pembohongan macam-macam yang menjahanamkan hidup manusia. Apakah terlepas daripada Allah? Tidak, kerana Allah sebut dalam surah Qaf, semuanya dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka bercakap benda elok dalam keadaan kita tahu semuanya ada catatan di sisi Allah. Sebab itu Allah menyebut tidak ada perkataan yang paling baik melainkan mengajak manusia ke baik. Yang bukan hanya ustaz, tok-tok guru aja. Tuan-tuan muslimin muslimat pun boleh mengambil bahagian, menerima saham dalam mengajak manusia kepada kebaikan yang meletakkan kita di dalam golongan mereka yang betul-betul baik perkataannya. Seperti firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Al-ayah. Ayat berapa? 34 Fussilat. Kata Allah, dan siapakah, waman ahsan, siapakah yang ahsan. Ahsan isim tafdil dalam bahasa Arab, makna paling hebat, paling cantik, paling indah. Ahsan, hasan cantik, ahsan lagi hebat. Waman ahsan, siapakah yang paling cantik, yang paling indah qaulan, perkataannya, mimman da'a ilallah, iaitulah kalau tidak manusia yang da'a ilallah, ajak orang balik pada Islam, ajak orang balik paut pada Allah. Bukan tugas saya ustaz tok guru aja, tugas kita semua mengajak manusia menuju Islam yang sebenar-benarnya. Walaupun Allah Ta'ala sebut qaulan, perkataan, tetapi sekarang boleh kita terjemahkan. Buatlah dengan tulisan dalam Facebook, dalam Twitter kita, dalam WhatsApp kita, tulislah yang memberi manfaat kepada manusia, yang semua itu akan memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sekalian, pengajaran ketiga ialah ujian atas manusia tak sama. Dan ingat, Allah uji kita sesuai, Allah Maha mengetahui kita boleh tanggung ujian itu. Itulah kasihnya Allah. Dia tak bagi ujian yang kita tak mampu tanggung. Itu Allah. Allah yang memilih nabi-nabi ni, Allah pilih. Bukan nabi rasul tu lantik diri dia, dah. Bila Allah pilih, Allah Maha mengetahui. Dia bagi ujian kepada Nabi Zakaria, isteri mengandung, tak boleh bercakap 3 hari. Sikit punya berat ke muslimin muslim. Tetapi Allah Maha mengetahui, bagi Nabi Zakaria itu ujian yang dia terima. Bagi kita orang awam mungkin rasa berat. Dia tak sama ujian, dan ujian atas iman masing-masing. Lagi tinggi iman kita, lagi Allah menguji kita. Namun bila Allah uji, pastikan kita terima, pastikan kita redha, pastikan kita sabar, dan jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menghulurkan pertolongannya. Muslimin
dan muslimat sekalian, sekadar itu dalam masa PKP Control Order RMCO ini, maka takat tu dulu, insya-Allah mungkin selepas 31 kita tak tahu apa pula pengumumannya, insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala melalui manusia-manusia yang diamanahkan dengan tugas-tugas mereka. Dan kita yakin setakat laporan terkini, alhamdulillah, dan kita Malaysia menjadi contoh bagi negara-negara lain ketika kita menangani krisis ataupun pandemik, ataupun lebih sedap kita sebut ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namakalah apa saja, ia adalah ujian daripada Allah untuk menguji kita. Orang yang selalu ke masjid, bagaimana perasaannya? Orang yang marah-marah dalam Facebook, maki jawatan kuasa masjid, akhirnya dia pun tak main. Kan? Leceh betul. Berkandak maki dalam Facebook, marah. Oi, marah. Bukan muka tuan-tuan orang lama lah. Na'udzubillah. Membuka pintu kita semua ke arah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha